Saya mintalah kepada pengundi-pengundi dan rakyat Sabah, buatlah pilihan yang tepat. Pilihlah parti yang boleh kita harapkan bawa Sabah maju ke hadapan. Banyak yang bercerita, minta ruang, minta sokongan supaya mereka boleh menjadi kerajaan. Tetapi mereka yang bercakap ini, mereka sudah diberi peluang sebelum ini. Dan rakyat Sabah sudah nampak, sudah lihat, sudah merasai apa yang telah mereka laksanakan atau lakukan semasa menguasai kerajaan ataupun menjadi pemimpin dalam kerajaan. Kami di pihak JRS, kita adalah kerajaan sekarang ini, kita cuma minta mandat baru supaya kita dapat teruskan usaha kita ini untuk membawa Sabah ke era yang lebih cemerlang di masa akan datang. Saya ingin mengingatkan orang muda ataupun pengundi muda di Sabah supaya jangan gunakan emosi mereka. Sebenarnya kerajaan telah pun melaksanakan banyak inisiatif untuk orang muda. Bukan saja bantuan pendidikan yang sekarang ini berjumlah lebih daripada 400,000 orang penerima. Tetapi juga banyak yang kita bantu orang muda ini, terutama dalam bidang-bidang TVET atau usahawan muda pun kita bagi bantuan. Ada yang dapat 2,000, 5,000 dan bantuan ini telah pun kita bagi kepada mereka. Usahawan muda, usahawan wanita muda dan sebagainya. Jadi saya berharap gunakan peluang ini untuk menentukan kerajaan yang boleh membantu mereka ataupun membangunkan Sabah, termasuklah kepentingan orang-orang muda di Sabah ini. Pengundi-pengundi rakyat Sabah yang akan melaksanakan tanggungjawab demokrasi mereka pada 29 hari bulan ini, saya ingin mengajak untuk melihat dan memilih Perikatan Nasional. Kita menampilkan 42 calon-calon yang akan bertanding untuk 73 kursi Dewan Undangan Negeri Sabah ini. Dan di kalangan mereka ini adalah calon-calon yang mempunyai background yang pelbagai, profesional, peguam, dan juga berkelayakan, mempunyai pengalaman, anak muda yang kita kemukakan. Dan 6 daripada calon-calon Perikatan Nasional adalah calon wanita, antara yang terbanyak di kalangan parti-parti yang bertanding di negeri Sabah ini. Kami ingin melihat Sabah ini ditabir lebih baik. Masalah asas perlu ditangani lebih baik oleh kerajaan untuk tempoh 5 tahun akan datang ini. Air, lampu, gangguan air, gangguan lampu, jalan raya yang agak daif, soal kemudahan kesihatan, kemudahan sekolah, pendidikan dan sebagainya, aktiviti ekonomi, angkatkan martabat masyarakat luar bandar di Sabah ini, kongsikan mereka dengan peluang pekerjaan di kalangan anak muda, peluang ekonomi bagi masyarakat luar bandar. Itu antara perkara yang akan kita tumpukan jika Perikatan Nasional diangkat sebagai kerajaan untuk tempoh 5 tahun akan datang ini. Dan yang penting kami menanggalkan calon-calon yang mempunyai integriti, yang bersih, yang akan terus kekal sedemikian, menghindar daripada melakukan rasuah, soal integriti dan sebagainya, berbeza dengan kerajaan yang ada pada ketika ini. Dan itu akan menjadi sebagian daripada disiplin wakil rakyat yang akan diangkat untuk membentuk kerajaan. Sabah ini perlu ditabirkan lebih baik. Kita mempunyai kekayaan-kekayaan yang lampau dan ketika ini kita mempunyai sumber mineral yang agak luas di bawah tanah bumi Sabah ini. Ini perlu diurus lebih baik.
kita melihat bahwa soal pengurusan KKN baru Sabah ini tidak boleh diurus seperti kita mengurus kayu balak pada masa yang lampau, yang akhirnya tidak memberi kekayaan secara jitu kepada negeri tetapi kepada syarikat dan individu. Sebab itu kita melihat kekayaan baru ini perlu diurus oleh satu tim wakil rakyat dan kepimpinan yang lebih melihat secara jauh dan ke hadapan tentang sumber kekayaan baru negeri Sabah. Jadi ini merupakan nekat kita, kehendak dan aspirasi kita untuk melihat Sabah ini diangkat martabatnya lebih baik, setidak-tidaknya mampu bersaing dengan negeri-negeri yang lain. Kita harus urus keseluruhan masalah dan juga sumber kekayaan baru lebih baik untuk tempoh 5 tahun akan datang. Saya menyuruh rakyat Sabah agar melihat dan memberi peluang kepada kepimpinan baru Sabah ini melalui Perikatan Nasional. Kami daripada Gelombang Hitam menawarkan 10 teras kepimpinan sebagai teras yang akan kita laksanakan apabila kita menang dan mendapat mandat daripada rakyat dan seterusnya berada di dalam kerajaan. Perkara pertama yang kita akan lakukan adalah untuk menjadi suara rakyat yang sebenar, yaitu mewakili suara rakyat di peringkat akar umbi bagi mendapatkan apa saja keperluan dan juga kebaikan untuk rakyat. Yang keduanya, untuk melaksanakan autonomi, yang mana autonomi Sabah yang perlu untuk kita laksanakan seperti mana yang termaktub selaras dengan perlembagaan Malaysia yang telah dipersetujui dalam Malaysian Agreement 1963. Dan ketiganya adalah kita menekankan berkenaan dengan anti rasuah ataupun kita memerangi rasuah habis-habisan, terutama sekali di peringkat pentadbiran tertinggi dalam kerajaan Sabah nanti. Dan perkara yang keempat adalah berkenaan dengan hak anak negeri. Ini sangat penting disebabkan oleh hak anak negeri yang dijamin di bawah perlembagaan Sabah semakin hari semakin terhakis. Dan selepas 60 tahun kita merasakan bahwa terlalu banyak perkara-perkara yang menjadi hak mutlak kepada anak negeri itu telah terhakis. Dan inilah antara perjuangan yang kita akan buat, terutama sekali dari segi pemilikan tanah dan juga perkara-perkara yang menjadi kelebihan kepada masyarakat yang berstatus anak negeri. Kelimanya, untuk menghapuskan birokrasi. Seperti mana yang kita nampak dalam sistem pentadbiran, terutama sekali di jabatan-jabatan dan juga di kementerian-kementerian, terlalu banyak lapisan-lapisan yang perlu dilalui oleh setiap pengurusan yang berlaku, terutama sekali yang melibatkan dokumentasi pemilikan tanah, dokumentasi untuk mendapatkan sesuatu bantuan ataupun untuk mendapatkan perkhidmatan daripada setiap jabatan dan juga kementerian. Terlalu banyak lapisan yang menjadi birokrasi kepada masyarakat untuk berurusan, dan ini adalah menjadi keutamaan kita supaya birokrasi ini dapat kita atasi dan mempermudahkan urusan mana-mana pihak, terutama sekali kepada golongan-golongan yang tidak berkemampuan ini, agar urusan mereka menjadi lebih mudah. Seterusnya, merit dan pelaburan. Perkara yang keenam ini sangat penting karena kita tidak mau lagi melihat ada yang mendapat kelebihan melalui lompatan-lompatan tertentu, terutama sekali dari segi perjawatan. Ya, kita nampak bila satu parti menjadi kerajaan, akhirnya mereka-mereka yang di bawah ada juga yang langsung tidak pernah ada kedudukan ataupun pengalaman di dalam kerajaan, tetapi akhirnya mereka menjawat jawatan yang tinggi dalam jabatan-jabatan tertentu hanya kerana mereka ada hubungan ataupun mereka adalah saudara mara kepada pemimpin-pemimpin tertentu. Ini kita harus hentikan, dan juga dalam pelaburan pun kita akan merancangkan pelaburan ini melalui kaedah yang akan kita tetapkan dalam semasa kita berada di dalam kerajaan. Seperti mana yang berlaku sekarang, kita nampak pelaburan itu agak terlalu terhad disebabkan oleh birokrasi yang berlaku ya di dalam penyusunan
terutama sekali untuk menarik pelabur-pelabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam Misong Purutoko. Alhamdulillah sekarang ini kita berada dalam seri kempen. Ya, saya sebagai pengarah Gerakan Pilihan Raya bagi Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ingin menawarkan kepada rakyat di seluruh negeri Sabah, bukan saja di Matunggung, tapi juga kawasan-kawasan yang lain, supaya menjadikan Parti KDM sebagai wadah perjuangan yang baru untuk rakyat. Saya tahu parti ini masih baru, kita bukan mempunyai pencapaian yang lebih, tapi apa yang kami tawarkan, apa yang kita telah lakukan sekarang ini ingin menyuarakan hasrat ataupun apa juga aspirasi rakyat di peringkat Dewan Undangan Negeri. Dan bukan saja untuk menyatakan aspirasi rakyat, tanpa tapisan kita mau suara rakyat akan dibawa ke Dewan Undangan Negeri bagi kerajaan negeri akan solusi dan akan ambil tindakan pada selepas kita mendapat kemenangan. Saudara-saudara para pengundi yang saya hormati sekalian, apa yang kita ditawarkan oleh KDM kepada rakyat, ya, satunya kepada golongan-golongan yang muda. Kita juga dalam manifesto kita menyatakan bahwa golongan muda ataupun lepasan universiti, kita menawarkan bantuan-bantuan, ya, untuk mereka menunggu pekerjaan selama 6 bulan. Selain daripada itu, kita juga telah menawarkan ataupun telah merancang, sekiranya kita diberi peluang dalam kerajaan negeri, kita mencadangkan kepada kerajaan negeri supaya Institut Pertanian Sabah yang sekarang ini dalam peringkat sijil akan dinaik taraf sebagai universiti, untuk supaya anak-anak kita tidak akan perlu ke tempat lain untuk belajar, untuk meningkatkan ilmu dalam pertanian, tapi ianya kita sediakan di Sabah dan free, ya, percuma untuk rakyat Sabah. Jadi ini merupakan satu peluang kepada anak-anak muda untuk lebih mendalamkan ilmu dalam bidang pertanian. Dalam bidang yang lain, dalam bidang ekonomi misalnya, kita juga ingin memperkasakan pusat-pusat pengumpulan hasil dan juga membantu para petani untuk memasarkan hasil-hasil pertanian. Memang pada ketika ini pun ada yang ditawarkan oleh kerajaan, tapi saya sebut tadi kita ingin perkasakan lagi supaya rakyat akan mendapat peluang yang lebih baik, ya, dan mendapat bantuan yang lebih baik untuk melihat pasaran bagi produk-produk yang ada pada setiap daerah. Misalnya tanaman pisang misalnya, kerajaan negeri akan pandu rakyat kemana ataupun bagaimana untuk memasarkan hasil-hasil pertanian yang ada. Selain daripada itu, kita juga menawarkan kepada rakyat kita suatu perkara yang pada saya ini amat sensitif kepada semua, tapi perlu kita suarakan, yaitu untuk mempertahankan hak-hak negeri kita. Ya, jadi KDM juga amat terpanggil dan memang inilah perjuangan kita, tapi kita mesti melalui saluran yang benar ataupun saluran yang betul. Ya, kita ingin supaya segala apa yang terkandung dalam MI 63 dapat dilaksanakan, termasuklah 40% dengan cara perundingan. Ya, dan kita tahu bahwa semua orang ingin politikan perkara ini. Pada parti kita tidak ingin politikan, tapi ini merupakan salah satu yang terkandung dalam perjuangan kita, dalam manifesto kita. Jadi ini bukan soal politik, tapi ini soal kepentingan rakyat negeri Sabah. Pilihan raya ini merupakan satu pilihan raya yang penting kepada bukan hanya rakyat di bumi Sabah, bahkan juga di negara Malaysia. Kerana kita tahu sudah pasti bila mana keadaan yang berlaku pada hari ini di bumi Sabah, ketirisan, rasuah, perpecahan yang ada, satu perkara yang cukup membimbangkan kita. Jadi saya sudah nyatakan tentang usaha kita, visi kita, di mana kita pastikan dan saya minta supaya semuanya faham dan jelas. Dalam ucapan saya berulang kali, ke mana kita nak bawa bumi Sabah ini. Pertama, kita nakkan supaya kerajaan yang bersih. Kita tidak mau kerajaan yang rasuah. Kita nakkan kerajaan yang kompeten, mampu mentadbir bumi Sabah ini sebaik mungkin. Jangan ada ketirisan. Kita nakkan kerajaan yang boleh diyakini oleh rakyatnya. Bukan hanya bergantung dengan slogan-slogan
jalannya berlubang, sekolahnya berpapan, tandasnya tidak ada air. Bukan setakat tandas, hotel di ibu kota Kota Kinabalu tidak ada air, terpaksa mineral water. Begitu juga di hospital. Ada satu ketika Queen Elizabeth Hospital padam lampu, tengah doktor nak operate pakai gunakan handphone punya light yang ada. Jadi saya berharap gunakan manfaat ini, ruang 5 tahun sekali untuk mereka membolehkan untuk menentukan masa depan mereka, untuk memberi sokongan kepada parti warisan. Kena menerusi parti warisan, kita rakyat di Sabah bergabung bukan oleh kena bangsa, bukan oleh kena agama, dan kita yakin kepada Tuhan bahawa perjalanan kita dalam pemerintahan 5 tahun ini akan boleh kita bawa ke arah kebaikan dan kemajuan. Kita akan mengatasi masalah pengangguran yang ada. Kita akan pastikan supaya ada kilang-kilang di bumi Sabah ini untuk dapat memberi ruang kepada anak-anak kita. Kita tidak mahu anak kita Sabah berhijrah dari Sabah ke Semenanjung, dari Sabah ke Hong Kong, dari Sabah ke Singapura. Kerana mereka tidak ada peluang pekerjaan di bumi Sabah ini. Dan saya yakin Sabah sebagai sebuah tempat yang mempunyai kekayaan, ada suburnya. Contohnya di Kelabakan ini 30,000 hektar tanah, ekar tanah, tanahnya volcanic soil, boleh membantu untuk menyediakan food security yang ada bukan hanya di Sabah, bukan hanya di Malaysia, bahkan juga di rantau Asia, kerana tanahnya cukup subur. Dan bila kita majukan pembangunan kemajuan ini, anak-anak kita khususnya di kawasan Tawau ini akan dapat peluang pekerjaan. Dan saya dah nyatakan jaminan yang saya berikan, saya sudah bincang dengan pemaju dari China, kita mampu untuk melaksanakan ampangan yang ada dalam jangka masa yang pendek, ya. Dan ampangan ini boleh mengatasi masalah air, mengatasi masalah bekalan elektrik yang ada di bumi Sabah ini. Dan saya berharap gunakanlah kuasa hak kamu selaku pengundi pada kali ini untuk menjamin masa depan anak-anak di sekolah yang masih berpapan, anak-anak yang masih bermasalah dengan air pun tidak ada, anak-anak yang memerlukan keluar dari universiti, peluang pekerjaan mereka akan sentiasa dalam keadaan yang boleh mereka mendapat penempatan mereka ini. Dan ini merupakan di antara langkah-langkah yang kita gariskan, sebenarnya lengkap bagi kita untuk kita nyatakan. Ini merupakan visi untuk memastikan supaya di setiap daerah zon yang kita dah nyatakan di situ, pelabuhan di Kudat, begitu juga proses minyak di Sindumin, dan kita akan revive di Sipitang. Bagaimana kilang SFI yang ada merupakan satu tempat di bumi, bukan hanya di Asia Tenggara, di dunia, yang mempunyai penanaman kayu akasia, kayu yang termahal untuk buat kertas di dunia, dan boleh dimajukan oleh bumi Sabah ini. Jadi saya berharap agar pihak rakyat Sabah, tidak kira bangsa, tidak kira agama, satukan, bulatkan undi kamu dan undilah Parti Warisan Sabah ini. Saya Jeffrey Kitingan daripada Parti Star atau Parti Solidariti Tanah Airku. Dalam Star kita mempromosikan 9 trust dalam manifesto parti kami, dan antara faktor-faktor ataupun trust ini adalah pertama mengenai hak dan kedudukan Sabah dalam Malaysia atau dalam persekutuan, di mana kita menekankan bahawa kerajaan Sabah for Sabah ini akan ditubuhkan, dan Sabah mempunyai otonomi cukup untuk mengurus ekonomi kita sendiri, politik kita sendiri, dan hala tuju kita sendiri, dengan mengaitkan isu-isu politik. Juga akan pastikan hak hasil 40% itu dilaksanakan, dan kita juga menuntut supaya kursi parlimen 35% di antara Sabah dan Sarawak itu juga dilaksanakan. Dan kita akan fokus kepada ekonomi baru, nature capital dan carbon credit akan kita laksanakan supaya tidak ada lagi pembalakan
tapi fokus kepada konservasi, dan daripada konservasi ini kita juga akan menghasilkan pendapatan. Dan kita juga tawarkan di sini untuk mengeluarkan IC Sabah IC lah. Ini kerana kita ada undang-undang yang perlu dilaksanakan, selain daripada yang membezakan kita daripada negeri-negeri di Semenanjung. Ini hanya di Sabah dan Sarawak, sebab kita ada undang-undang seperti immigration yang kita pegang dan kita berkuasa, dan undang-undang pekerja asing, labor law dan immigration law. Ini memerlukan satu identiti. Yang ketiga adalah isu anak negeri. Semua anak negeri adalah bumi putra, tapi bukan semua bumi putra adalah anak negeri. Sebab itu ketiga undang-undang ini perlu ada perlu ada undang-undangnya sendiri. Kita perlu identiti. Kalau kita pegang IC Sabah, kita ada saluran masuk direct kalau di airport immigration. Kalau dari Semenanjung atau Sarawak, kita ada saluran lagi lain. Begitu juga di Sarawak. Jadi untuk melaksanakan ini dengan mudahnya, kita perlu ada ID Sabah lah. Begitulah tawaran Fatista Sabah secara ringkas. Apa kabar rakyat Sabah? Salam Sabah First. 29 hari bulan November ini, seluruh rakyat Sabah akan memilih wakil rakyat di kawasan masing-masing. Paling utama, wakil-wakil rakyat inilah yang akan menubuhkan kerajaan Sabah yang baru. Kerajaan Sabah yang baru ini haruslah ditubuhkan di kalangan wakil rakyat yang berani, yang bukan penakut, yang tidak boleh dipicit telinganya, yang harus bertegas untuk mempertahankan maruah dan rakyat Sabah. Saudara dan saudari rakyat Sabah, kita sekarang berhadapan dengan satu rayuan di Mahkamah Rayuan yang mengandungi 8 perkara berkaitan dengan keputusan awal di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berkaitan dengan hak 40% Sabah yang kita mesti pertahankan. Oleh sebab itu, kerajaan Sabah yang baru ini mestilah kerajaan Sabah yang boleh bertegas dan boleh melawan hak 40% kita ini. Kita memerlukan pembayaran semula 40% yang tertangguh bertahun-tahun lamanya, sejak daripada tahun 70-an sehingga sekarang ini. Kita perlukan duit rakyat Sabah ini semula untuk membangunkan Sabah, membasmi kemiskinan di Sabah, membantu kebajikan rakyat Sabah, memberi beasiswa dan peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah, khususnya graduan dan anak-anak muda Sabah, membantu para petani, para pesawat, nelayan, para peniaga kecil, usahawan-usahawan kita di seluruh Sabah, untuk membangunkan keperluan-keperluan di kampung-kampung, di pekan-pekan, di perumahan, dan di seluruh Sabah. Inilah hak 40% Sabah yang mesti dikembalikan. Sebab itu, kita mesti berani berdiri di kaki sendiri, membuat keputusan di bumi kita sendiri, di Sabah ini. APCO membuat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan, karena kita tidak mahu lagi terperangkap dengan pengaruh pemikiran daripada Kuala Lumpur. Inilah pilihan raya Sabah kali ini, yang harus menjadi referendum kepada hak dan maruah kita. Kalau kita melihat beberapa hari yang lepas, ada video mengatakan seorang wakil rakyat daripada Semenanjung yang mengatakan datang berkempen di Sabah dengan bagi roti gardenia saja
maka rakyat Sabah akan oke. Pada saya, pada Parti APKO, ini merupakan satu penghinaan kepada maruah Sabah. Kita ini mempunyai jati diri, harga diri yang tidak ternilai. Kita mungkin tidak mempunyai harta yang banyak, tidak mempunyai duit yang banyak, tetapi kita mempunyai harga diri dan maruah. Jangan kita biarkan rakyat kita dipijak-pijak, ditipu, atau dibuyuk-buyuk. Di Gaya Street, seorang pemuda telah bangkit bertanya, bila 40% mau dibayar? Penerangan yang diberikan sudah dibayar. Itulah jawabannya. Hakikatnya kalau sudah dibayar, tidak mungkin Persatuan Peguam Sabah atau Sabah Law Society naik ke mahkamah untuk menuntut pembayaran 40% yang bertahun-tahun tertunggak ini dari tahun 70-an lagi. Kalau betul ianya sudah dibayar, tidak mungkin ada keputusan mahkamah pada 17 hari bulan yang 10. Kemudian telah dikatakan tidak ada rayuan. Tetapi hakikatnya Kerajaan Persekutuan telah mengemukakan, telah memfailkan notis rayuan, notice of appeal pada 13 hari bulan November yang lepas. 2 hari sebelum penamaan yang mengandungi 8 perkara yang mereka cabar semula di Mahkamah Rayuan. Inilah cara saya melihat keikhlasan Kerajaan Persekutuan melihat hak 40% ini. Dengan mengemukakan rayuan, ianya melambatkan lagi, ianya melingahkan lagi pembayaran semula 40%. Yang sepatutnya kita perlukan untuk mengurus rakyat Sabah, memajukan rakyat Sabah, membina segala macam kemudahan yang diperlukan oleh rakyat Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam harapan orang Sabah. Alhamdulillah, esok kita akan mengundi. Saya harap para pengundi semua dapat memilih calon yang terbaik. Kita telah menampilkan 12 calon daripada Parti Keadilan Rakyat. Keadilan. Saya harap semua pengundi dapat memilih dengan bijaksana. Sebab yang pertamanya, parti-parti Pakatan Harapan dan calonnya adalah calon Perdana Menteri. Maknanya calon-calon Pakatan Harapan ini ada laluan yang baik dengan Perdana Menteri. Jadi tidak rugi mengundi calon-calon Pakatan Harapan ini sebab ini akan memudahkan untuk menjaga pengundi selepas ini apabila mereka menang. Sebab ada laluan khas dan kita masih lagi kerajaan di peringkat federal dan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi Perdana Menteri. Ini adalah keunikan calon-calon Pakatan Harapan. Dan kita telah membentangkan komitmen kita kepada rakyat Sabah. Yang pertama, kita tidak merayu 40%. Dan kita menawarkan bagaimana penggunaan 40% itu. Yang penting, dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan masalah asas air, jalan raya, karan, elektrik di negeri Sabah ini. Dan juga kita mau supaya di sebagiannya menjadi asas untuk peruntukan kepada pendidikan generasi, pendidikan anak-anak kita, terutama yang akan melanjutkan ke peringkat lebih tinggi, universiti dan juga di institusi Tibet, politeknik, college community dan juga yang lain-lain. Dan kita juga mau supaya sebahagian daripada dana tersebut akan diberikan kepada rakyat Sabah dalam bentuk Aisara. Contoh seperti Aisara yang kita panggil 100. Maksudnya ini akan dimasukkan dalam IC masing-masing dan kita boleh gunakan untuk membeli keperluan asas. Pada masa yang sama juga calon-calon Pakatan Harapan yang kita hantar
ke sidang DUN ini akan membawa mesej reformasi kepada sidang DUN. Kita mahu supaya sidang DUN nanti dia akan beroperasi seperti di parlimen. Kita akan wujudkan jawatan kuasa khas untuk membincangkan pelbagai isu. Dan jawatan kuasa tersebut boleh memanggil mana-mana agensi kerajaan negeri ataupun GLC untuk mereka memberi laporan kepada jawatan kuasa ini. Jadi dengan ini kita akan dapat mengatasi isu-isu ketirisan dan juga isu-isu yang lain, dan kita akan memperkasakan pengurusan agensi-agensi kita, jabatan-jabatan kita, GLC kita di negeri Sabah ini. Dan juga kita akan memastikan kebajikan rakyat terjaga. Ini penting. Seperti yang kita tahu, negeri Sabah ini banyak kawasan-kawasan yang masih lagi mundur. Dan itu yang kita mau pastikan, dana-dana daripada 40% dengan dana pembangunan yang paling tinggi diberikan oleh kerajaan Madani pada tahun hadapan, 6.9 bilion itu kita akan dapat pastikan sampai kepada rakyat. Jadi mohon kepada semua pengundi-pengundi kita, mohon kami merayu, pilihlah calon-calon Pakatan Harapan, dan kita ingin menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri yang bakal dibentuk nanti. Komitmen Barisan Nasional Sabah adalah untuk mengembalikan mana-mana pembangunan yang tertinggal, terutamanya di dalam perkara yang melibatkan 3 serangkai, jalan, api dan air. Di samping itu kita lihat bahawa Mahkamah Anak Negeri akan diperkasakan dan jawatannya akan diserapkan sebagai jawatan tetap. Dan ini merupakan satu game changer yang pada khidmat saya, rakyat Sabah amat-amat memerlukan, dan kerajaan Persekutuan amat menghormati perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Sabah itu. Untuk anak-anak muda, kerana kita dapati bahawa 1/5 pengangguran di Malaysia ini disumbangkan oleh Sabah. Artinya kira-kira hampir 20% daripada pengangguran di Malaysia ini datangnya daripada Sabah. Terdapat 169,000 penganggur-penganggur ini datang daripada Sabah. Oleh sebab itu, rancangan pendidikan melalui ekosistem TVET, High Value ini diberikan penekanan di Sabah supaya pekerjaan untuk anak-anak muda di Sabah ini akan dapat diwujudkan melalui kemahiran yang dicernakan melalui sistem pendidikan TVET ini.
Sabah memilih menjelang hari mengundi dan saya terpaksa mengaku bahawa saya tak sempat ke lokasi dan juga kawasan-kawasan yang hangat untuk pilihan raya umum ke-17 Sabah ini, tetapi saya ada rakan baik saya, Joanne, yang sudah pun hampir ke tempat-tempat yang penting untuk beliau lihat secara mata kasar beliau. Mungkin mudah untuk saya dapatkan pandangan Joanne. Yeah. Joanne, saya rasa, what do you think about this Sabah election compared the previous election? Okey, kalau saya melihat ya, pertama sekali terima kasih ya kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit pandangan saya lah terhadap PRN kali ini. Now, saya sudah berkecimpung dalam politik sudah 10 tahun lah ya, dan secara aktif I've been through 3 elections and 1 parliamentary elections. For the last 2 state election yang saya lihat dan juga parliament election, tapi let's focus on the state election, the current one. Saya melihat kali ini adalah satu pilihan raya yang sukar untuk diramal, ya, berbanding dengan pilihan-pilihan raya yang sebelum ini. Namun bagaimanapun saya melihat pada pilihan raya kali ini agak interesting, menarik, sebab kenapa ramai calon kali ini yang bertanding. 540 kalau saya tidak silap, ya. Okey, itu pertama, dan menjadi kiranya macam banyak pilihan yang boleh dipilih untuk menjadi wakil rakyat. So itu pertama, dan itu menyebabkan saya rasa kali ini akan terjadinya lagi tiada blok yang boleh membentuk satu kerajaan yang the magic number is 37. Simple majority. Ya, simple majority. Itu keduanya. Dan ketiganya, pilihan raya negeri kali ini saya rasa naratifnya cukup jelas kepada pengundi-pengundi di lapangan yang saya telah lihat, ya, di mana mereka sudah penat dengan drama politik. Dan apa yang mereka mahukan adalah satu politik ataupun government yang stabil, kerajaan yang stabil, itu pertama, dan kedua, kerajaan yang boleh menyelesaikan masalah-masalah ataupun isu-isu asas di Sabah, the basic infrastructures in Sabah. So itu. Now, apabila kita melihat naratif, ya, dalam beberapa 2 hari lagi ni, pilihan raya, saya rasa saya boleh nampak ada 4 naratif utama, ya. Pertamanya adalah naratif yang berkaitan dengan isu-isu asas, ekonomi, isu perut, ya, bread and butter issues, kos yang tinggi, pendapatan yang rendah, anak-anak kita kena berhijrah, peluang kerja yang tidak cukup, tidak banyaklah di Sabah. Itu salah satunya. Keduanya adalah infrastruktur asas, yang biasa kita dengar 3 serangkai, tapi saya bilang 4 serangkai. Ada lagi, ya? Air, elektrik, jalan raya, dan connectivity, internet. Itu orang muda mau tu. Okay, so ada 4, ya, serangkai yang perlu diselesaikan, dan setakat ini, ya, saya rasa mungkin orang pun sudah pernah dia cakap berbilion-bilion yang diberi kepada Sabah namun tidak boleh dilihat secara konkret di kampung mereka. Itu kedua. Ketiganya adalah isu, I have to say, MA63, hak Sabah. Namun dalam pemerhatian saya di lapangan, ini bukan menyeluruh. Okay? Ia lebih dominan di kawasan urban, kawasan-kawasan yang di mana di mana mereka lebih terdedah dengan sosial media tentang isu MA63 ini dan apakah implikasinya. Namun apabila kita pergi keluar bandar pula, mungkin agak berbeza sedikit. Ya, faham maybe on the surface, tetapi mereka akan lebih faham sekiranya mana-mana parti ataupun calon yang boleh menterjemahkannya, kepada, atau government menterjemahkannya kepada perkara yang lebih konkret. Itu jalan raya, air, di depan mata mereka. Depan mata mereka. Selesailah. Betul, itu MA63 memang sudah pun dilunaskan lah. Correct. Dan yang keempat adalah isu integrity dan credibility. Governance issues. So 4 isu utama ini yang menjadi naratif dominan dalam pilihan raya negeri kali ini. Dan satu lagi, parti slogan sudah bukan menjadi kayu ukur kepada pemilihan parti ataupun calon, tetapi who can walk the talk this time. Okey, Joe, dari analisis awal itu, selepas memasuki pusingan terakhir ini dan menjelang hari undi, siapa yang mendahului, dan pandangan Joe tentang
mengapa Joe kata kali ini, dan saya hampir semua bersetuju dengan apa yang Joe kata tadi, tidak akan ada pemenang majoriti mudah, iaitu parti tunggal untuk membentuk kerajaan tanpa ada coalition. Mengapa itu berlaku untuk pilihan raya kali ini? Apa menyebabkan begitu sukar untuk kita ramal? Apa yang menyebabkan? Adakah kerana political fatigue ataupun perpecahan yang begitu parah dalam sistem kepartian ataupun calon yang begitu ramai, termasuk dari bebas, ataupun politik Sabah itu dah memang begitu sejak dulu lagi. Sebab itu kita lihat senario-nya berterusan dan yang lebih parah pada kali ini. Okey, kalau kita melihat sekarang ini ya, politik di Sabah ini saya boleh katakan agak sukar. Memang bukan lagi agak sukar, sangat sukar untuk diramal sudah ya. Salah satunya adalah sebelum penamaan calon, koalisinya, contohnya saya bagi contoh ya, STAR dengan SAPP berada dalam JRS, dan selepas itu just before penamaan calon keluar, right? Dan selepas just before penamaan calon, APCO pula keluar daripada PH. Jadi ini sebenarnya memberikan kekeliruan kepada mereka di luar sana, dan ada yang datang sama saya berapa kali datang. Joe, siapa sebenarnya yang kerajaan, siapa sebenarnya pembangkang? Betul. Okey, so mereka sendiri pun tidak faham ya kedudukan parti-parti ini sekarang. Itu pertama, dan kedua, saya juga tidak boleh salahkan ya. Mungkin setiap parti politik ini membawa sebenarnya naratif yang sama. Betul. Ya, iaitu memperjuangkan hak-hak Sabah, right? Menyelesaikan isu-isu asas. Everyone is bringing the same narrative, tetapi sekarang ini rakyat sudah ingin boleh saya katakan muaklah dengan kalau kami menjadi kerajaan, kami boleh menyelesaikan ini dalam masa setahun dan sebagainya, dan tidak cukup realistik bagi pengundi-pengundi ini. Jadi saya rasa mungkin sukar untuk diramal, sebab selain daripada itu juga kita ada lagi black wave, kita ada lagi calon-calon bebas yang tiba-tiba datang ya masa penamaan calon. Parti Impian Sabah 72 kerusi. 73 datang dari kerusi. mana? So the thing sekarang ni kan, saya tidak boleh juga salahkan ni pengundi, sebab keadaan yang terlalu fragmented ini yang menyebabkan very messy. Dan apakah implikasi perkara ini? Salah satu daripadanya adalah sekiranya di mana koalisi yang tidak clear ini akan beralih kepada parti calon, siapa yang saya akan undi, dan calon akan menjadi faktor yang paling utama pada pilihan raya negeri kali ini. Joe, sekali lagi, adakah Joe melihat faktor calon itu menyebabkan parti-parti yang bertanding ini sudah pun memikirkan apa yang akan berlaku selepas 29 hari bulan? Adakah akan berlaku fragmentasi sekali lagi ataupun perpecahan yang besar lagi untuk memastikan mereka akan bersama dengan membentuk kerajaan, ataupun mereka akan kekal dengan apa yang mereka perjuangkan ketika kempen kali ini? Okey, ini yang menarik ni. Ini senario. Setiap parti politik itu akan mengatakan bahawa they will manage to get a simple majority, and itu memang sudah orang politik. It is a politik punya. Dia mana cakap dia boleh kalah, dia mesti exactly. So dia memang setiap parti politik itu mengatakan bahawa we can form a simple majority. Namun bagaimanapun secara realistiknya, apabila saya turun ke lapangan, bunyinya tidak seperti itu. Kawasan-kawasan tertentu dia ada co-voters dia sendiri. Maybe sesuatu parti itu vote bank. Ada dia punya vote bank di sana, co-voters dia di sana. Contohnya macam Warisan ya di East Coast. UMNO pun di kawasan Bumi Putra Muslim, and then kita ada parti-parti KDM ni yang lebih berfokuskan di I would say the Crocker Range belt the Crocker Range. So dia dari sana pun kita melihat daripada co-voters itu sudah nampak fragmentasi dia di sana. So maka dengan itu saya boleh katakan, dan that's what I said. Every party will say they can form the majority, tetapi the real question is who will manage to win the battle post 29 to form the government and negotiation. Itu sebenarnya tes. 29 itu pemilihan, tetapi tes sebenar untuk Sabah ini adalah selepas 29 hari bulan.
The negotiation dia tu nanti. Apalah, kita biarkan drama itu tunggu. Kita tunggu 29. Sampai 29 hari bulan. Kita jangan discuss dulu. Okey, yang penting apabila saya turun ke bawah, apabila bertemu dengan anak-anak muda, sama ada yang tak balik dari Semenanjung ataupun yang berada di KK ni, orang muda macam masih blur lah, masih mencari-cari. Dia macam tengoklah macam mana. Begitu jawapan dia. Dalam 10 tu 5 orang cakap begitu. Kalau di luar bandar mungkin jelas sedikit, kerana mereka sudah biasa dengan politik tempatan dan macam Joe katakan tadi, mereka ada vote bank ataupun the loyal voters, ikut sama ada kaumnya, etniknya ataupun parti yang mereka pilih sebelum ini. Tetapi secara umumnya bagaimana Joe melihat ke mana arah pengundi muda yang hampir 40% ini? Okey, so kalau kita lihat ya, pengundi di Sabah pada PRN kali ini adalah 1.76 juta, right? Dan 30% daripadanya adalah daripada umur 21 hingga 29 tahun. Itu 30 ke bawah? Betul, 30 ke bawah. Dan mereka ini saya panggil fence sitters. Kajian daripada penganalisis politik yang lain juga, dan saya bersetuju dengan mereka bahawa dan juga apabila saya membuat focus group discussion bersama dengan anak-anak muda ini, mereka sebenarnya masih kurang arif tentang politik kita di Sabah. Itu pertama. Kedua, apakah sebenarnya manifesto-manifesto ini yang dibawa oleh parti-parti? Sebab dia cakap sama saja kami tengok. Okey. Dan ketiganya adalah mereka ingin satu parti yang ataupun satu calon itu yang resonate dengan apa kemahuan mereka. So kita lihat apa sebenarnya naratif yang dibawa oleh anak-anak muda kali ini. Now you have to understand that mereka ini adalah of course fence sitters, tetapi apa yang akan mendorong mereka untuk membuat pilihan pada 29 hari bulan nanti adalah salah satu daripadanya adalah calon. Calon memainkan peranan yang penting. Adakah calon itu pertama sekali selalu turun padang? Okey, itu pertama. Kedua, adakah calon ini mampu untuk menyelesaikan isu mikro lokal di kawasan saya? Itu. Dan orang-orang muda ini mereka bukan parti loyalis lagi. They are very issue-based oriented. Okay? Jadi mana-mana calon yang boleh resonate ataupun senadah dengan anak-anak muda ini dan they feel represented, dan maka dengan itu akan memberikan satu kelebihan kepada calon tersebut. Dan saya tidak boleh nafikan bahawa calon-calon bebas, ya, ada beberapa tempat calon-calon bebas ini juga akan kita lihat mungkin ada kejutan kerana sebagai contoh saya boleh cakap Pintasan maybe, okay, or maybe di kawasan-kawasan lama, dan mungkin ada beberapa tempat-tempat yang lain, terutamanya kawasan urban. Tapi of course itu kita tengok pada 29 hari bulan nanti, ya, apa-apa pun boleh berlaku, okay, sehari sebelum. Tetapi bagaimanapun ini yang kita boleh lihat, mungkin ada kejutan yang berlaku. Tetapi dalam masa yang sama, ya, saya juga agak bimbang, ya, pada anak-anak muda ini, sebab mereka ini adalah generasi yang terdedah dengan social media politik 5 minit sahaja. Dia tak boleh lama. Last span dia dekat 1 minit, 2 minit. 1 minit. Dan pemahaman politik mereka ini cuma 1 minit sahaja. Walau sampai 30 seconds pun dia scroll, right? Jadi sekiranya mereka sudah ada persepsi awal tentang calon itu ataupun parti itu, dan juga mereka ini dikawal oleh algoritma. Betul. Okay? Dan apabila dia nampak benda yang sama saja, ini yang dia akan terperangkap dalam ruang gemah. Dan ruang gemah, dan ini akan menyebabkan mereka akan I would say, kurang rasional nantilah. The influence untuk pemilihan pengundian nanti. Okey, Prof. Ada Dr. Syahrudin Awang Ahmad dari UMS, Geopress UMS. Prof, menjelang dalam masa 24 jam ini, pada hemat dan juga penelitian dan juga observasi Prof. Dr. Syahrudin dan rakan-rakan Geopress, bagaimana setakat ini? Siapa yang mendahului dan apakah naratif yang menarik perhatian pengundi kali ini?
Alhamdulillah mencecah hari terakhir hari ini dan 24 jam terakhir untuk kempen PRN 17, parti-parti mainstream untuk Sabah, contohnya Warisan dan JRS saling bersaing satu sama lain, saling mendahului dan ada yang terkebelakang, dan kempen dijalankan begitu aktif di kalangan pekerja parti, ahli-ahli parti dan juga akar umbi di kawasan masing-masing. Dan saya nampak Parti Warisan khususnya yang bersifat teritorial banyak menunjukkan usaha-usaha untuk mengekalkan kerusi masing-masing sekaligus berusaha untuk merampas semula kerusi di mana adunnya terdahulu berpaling tadah. Demikianlah juga dengan JRS berusaha untuk mempertahankan kerusi yang dibenangi atas tiket UMNO BN sebelum ini dan juga Bersatu. Sekarang JRS cuba mengekalkan daripada dicabar semula oleh parti asal mereka lah. Itu yang saya lihat untuk tempoh 24 jam ini. Usaha terakhir lebih kepada meyakinkan pengundi bahawa setiap parti ini, ada parti lokal ataupun parti nasional, layak untuk diberikan mandat memegang tampuk kerajaan negeri kali ini. Ya, tetapi adakah selepas esok 29 hari bulan ada satu lagi isu yang Dr. Syahrudin rasakan ini menjadi cabaran juga, mana-mana parti yang mendahului, kerana pastinya mereka sukar akan membentuk kerajaan jika tidak dapat membentuk simple majority dalam Dewan Undangan Negeri Sabah. Ya, sudah tentu. Saya yakin pimpinan parti-parti politik Warisan, JRS, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan parti-parti seperti STAR juga sedang mencongak berapa kerusi yang diyakini kekal dan berapa kerusi yang akan hilang. Dan jika itu berlaku, congakkan bahawa akan wujud gabungan ataupun kerjasama selepas ini akan berlaku. Tetapi persoalan sekarang dengan siapa? Sama ada dengan kekal dengan gabungan kerjasama sebelum ini, sebelum PRN, ataupun akan ada satu kerjasama baru demi pihak-pihak atau parti berkenaan mendapat mandat bersama-sama. Dan yang sepatutnya, adakah ini sebenarnya lebih menarik, perlu kita perhatikan dengan dekat, Dr. Syahrudin? Ya, sudah tentu. Lebih menarik, cumanya perlu diingat parti-parti ini sedang bersaing satu sama lain. Ya. Kita pun tak tahu siapa kerajaan, siapa membangkang. Betul. Tiba-tiba dia berkawan balik. Saya khawatir, Ji, pengundi ini. Pengundi adalah casualty pertama di mana mereka tak akan menjangka. Mereka akan kecewa. Lawan tiba-tiba jadi kawan pula. Jadi apakah ini politik Sabah yang baru? Ini satu persoalan yang besar bagi saya dalam era politik Sabah baru. Dr. Syahrudin, dari semua tawaran parti politik, tidak kiralah parti nasional ataupun parti berpaksikan Sabah ini, di mana tawaran yang Dr. Syahrudin melihat begitu realistik perlu pengundi Sabah consider? Kalau kita lihat tawaran ataupun manifesto semua parti lebih kurang sama, monoton. Tiga serangkai nak diselesaikan, and then MA 63 dan sebagainya. Ini sebenarnya isu yang dikitar semula. Namun ada satu isu, 40% hasil negeri ataupun special grant dari federal government tiba-tiba meletup. Tiba-tiba melonjak. Kalau ini diolah sebaik mungkin jadi message campaign, saya yakin ini sebenarnya antara tawaran yang terbaik. Bagaimana ia dijalankan, bagaimana nak ditonjolkan aspek integriti atau transparansi, itu paling penting. Dan orang akan melihat parti itu sebenarnya adalah pejuang untuk hak Sabah yang betul-betul realistik. Ya. Dari aspek itu, 40% ataupun lebih besar itu secara umbrellanya ataupun besarnya MA 63, parti mana yang pada Dr. Syahrudin lihat benar-benar dapat meyakinkan, setakat inilah naratifnya meyakinkan pengundi di Sabah? Saya nampak Gagasan Rakyat Sabah, JRS sementara di era pentadbiran JRS lah, Sabah Law Society itu memperjuangkan, walaupun terdapat dakwa-dakwi mengatakan bahawa JRS tak support, SLS bersendirian dan sebagainya, tetapi JRS sebenarnya boleh klaim bahawa pada masa mereka memerintah, perjuangan itu sedang diusahakan dan berjaya. Dan JRS boleh klaim bahawa perjuangan itu sebahagian daripada misi kerajaan sebelum ini. Dan selain daripada itu, apa yang saya
nampak juga beberapa hari ini JRS dan warisan saling bertukar-tukar serangan. Mengatakan bahawa warisan sebenarnya bukanlah pejuang MA63. Begitulah sebaliknya JRS. So masing-masing ada poin untuk dipersembahkan kepada pemilih bahawa mereka sebenarnya adalah the real fighter untuk 40% hasil negeri. Dari aspek itu timbul persoalan. Kalau semalam dalam sehari dua ini Perdana Menteri turun berkempen lah untuk Pakatan Harapan dan juga Gabungan Rakyat Sabah JRS. Jelas PMX kata ia bukan retorik lagi dah. Ia sedang dilaksanakan, sedang dirunding. Kalau isu air 3 serangkai itu sedang dilakukan kerana bajetnya sudah diluluskan. Berkaitan dengan 40% sedang berjalan. Tidak ada rayuan di peringkat mahkamah pada ketika ini. Jadi adakah itu mampu memberi kelebihan kepada mana-mana parti dalam melihat isu ini secara dekat? Bagi saya setiap parti perlu tunjuk di mana kedudukan mereka dalam isu ini. Contoh JRS ataupun warisan. Sebab masing-masing kita tahu mereka berasal dari perut yang sama. Warisan, JRS, mereka berasal daripada UMNO, Barisan Nasional. Namun mereka boleh baca sebenarnya bila jaminan atau tawaran oleh Yang Amat Perdana Menteri tentang bantuan untuk 3 serangkai itu diturunkan ke negeri Sabah, adakah prestasi kerajaan JRS sebelum ini boleh diukur dengan apa yang telah dijamin oleh dalam masa kurang-kurangnya 3 tahun kebelakangan ini kan? Ya. Sebab isu itu sedang berlangsung sekarang. Sedang berlangsung. Mana yang selesai, mana tak selesai. Tetapi di pihak JRS saya melihat empangan Kasigoy misalnya. Ada beberapa empangan yang bakal siap tahun hadapan. Itu yang juga yang diungkapkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, hasil kerjasama persekutuan dan juga negeri. Ini satu poin di mana JRS boleh highlight bahawa mereka boleh claim kredit lah. Boleh claim kredit sebenarnya. Begitu juga dengan Pen Borneo dan sebagainya. Betul. Dan Pen Borneo era BN, era Barisan Nasional, terhenti pada era warisan. Dengan urus tadbir dan sebagainya, kemudian disambung di bawah JRS. JRS menyambung berdasarkan apa yang disetujui dengan kerajaan perpaduan sekarang. Jadi perancangan yang dibuat dalam tempoh kerajaan perpaduan muncul 2022 sehinggalah 2025 kerajaan JRS memerintah boleh juga dimasukkan sebagai sebahagian daripada skokad pencapaian JRS. Boleh status quo. Bagi pengundi di bandar, pengundi terutamanya pengundi Cina, adakah tawaran dari parti-parti semua yang bertanding kali ini mampu memberi undi kepada mereka? Sebahagian ya. Kita tahu urbanisasi, pembandaran. Masyarakat atau komuniti Cina sebenarnya di Sabah sama seperti di negeri-negeri lain. Apa yang mereka kehendaki adalah kesejahteraan dan juga kualiti hidup. Di governance, governance isu untuk perniagaan. Ini yang paling penting. Sama ada parti seperti DAP, parti-parti nasional yang lain memberikan tumpuan kepada hak ataupun tuntutan mereka itu perlu dinilai oleh pengundi-pengundi. Jika benar ada, jika boleh dinilai sebagai ada dan ada merit untuk dijadikan sebagai aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih, maka ya, pengundi-pengundi dalam kalangan komuniti Cina ini perlu memilih semula DAP misalnya sebagai parti yang terkenal dengan komuniti bandar bagi masyarakat Cina.